Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam keluarga Malaysia. Anda bersiaran bersama saya hari ini, Azura Mokhtar, dalam Koresponden Bernama. Banyak perkembangan yang menarik akan kami sajikan kepada anda, yang akan kami bawakan kepada anda, antaranya iaitu perkembangan berita semasa, juga laporan berita dari Biro Bernama di Kelantan dan juga Tawau. Dan di akhir rancangan nanti kita akan membawakan tetamu jemputan yang akan membincangkan mengenai topik lindungi diri daripada pembuli jalan raya. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami di Koresponden Bernama hingga ke penghujung rancangan. Kita mulakan dengan perkembangan berita semasa. Permohonan bagi program pembiayaan mikro untuk penjaja dan juga peniaga kecil di mana peruntukannya sebanyak 48.52 juta ringgit bakal dibuka mulai semalam. Bukan bakal dibuka, telah pun dibuka mulai semalam. Demikian kenyataan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar. Dan tambahnya lagi, inisiatif kerajaan ini bertujuan untuk membantu pihak yang terlibat dalam usaha membangunkan semula perniagaan yang sedia ada. Dan pembiayaan tersebut bolehlah diguna bagi peniaga bagi memulihkan semula perniagaan seperti menggunakan untuk modal pusingan, pembelian peralatan ataupun perkakasan, bayaran gaji, bayaran sewa, bil utiliti dan juga bil yang lain-lain. Permohonan tersebut turut dipermudahkan dengan mengetepikan proses agensi pelaporan kredit SITOS dan sistem maklumat rujukan kredit pusat SIKRIS. Baiklah, kita beralih ke perkembangan berita yang seterusnya dan ini berita yang membanggakan kita di mana lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan juga lapangan terbang antarabangsa Langkawi LIA telah dipilih sebagai antara lapangan terbang terbaik dunia dalam kategori masing-masing bagi tahun 2021. Dan pengiktirafan ini adalah hasil dari kaji selidik Global Airport Service Quality ASQ yang telah pun dijalankan oleh Airports Council International ACI. Menurut kenyataan dari Malaysia Airports Holding Berhad MAHB, KLIA dan LIA mencapai skor sempurna pada tanggal 5 perpuluhan dalam kategori masing-masing iaitu lapangan terbang yang memberi perkhidmatan kepada lebih 40 juta pelanggan pada setahun dan 2 hingga 5 juta pelanggan. Dan ASQ menanda aras lapangan terbang terbaik dunia dari segi keseluruhan kepuasan penumpang terhadap keselamatan terminal, kemudahan, perkhidmatan dan juga kebersihan. Jadi itu antara berita yang cukup membanggakan kita rakyat Malaysia Baiklah, daripada perkembangan itu tadi, apa kata kita beralih pula ke perkembangan dari Biro Bernama di Kelantan Berita gembira khususnya kepada rakyat di negeri Kelantan kerana Yayasan Orang Kurang Upaya Kelantan YOKUK menawarkan khidmat kolam terapi hidro pertama di negeri ini secara percuma kepada golongan orang kurang upaya OKU dan kurang berkemampuan. Baik, bagi kita mendapatkan perincian lanjut mengenainya, kita terus sahaja bersama wartawan Biro Bernama di Kelantan iaitu Ikram Rosli. Silakan Ikram. Baiklah, terima kasih rakan penyampai di Wisma Bernama Biro Kelantan akan kongsikan cerita mengenai Yayasan Orang Kurang Upaya Kelantan iaitu YOKUT yang menawarkan khidmat kolam terapi hidro secara percuma khususnya kepada rakyat di negeri Kelantan bagi golongan OKU dan juga orang yang kurang berkemampuan. Jika semalam pengarah eksekutifnya Datin Suliana Samsudin Alias berkata pembinaan kolam terapi hidro itu membabitkan nilai keseluruhan berjumlah RM600,000, namun daripada jumlah itu sebanyak RM400,000 telah disumbangkan oleh CIMB Bank Islami. Dan menurut beliau juga terapi hidro ini adalah terapi yang agak mahal sedangkan ia sebenarnya banyak memberi manfaat khususnya kepada golongan OKU untuk membantu memulihkan atau meningkatkan kualiti hidup mereka. Jika sebelum ini pelanggan mereka terpaksa mendapatkan khidmat terapi kolam hidro di kolam hotel maupun pusat terapi berbayar dengan membabitkan kos sekitar RM200 hingga RM250 untuk satu sesi. Namun di Kelantan ia diberi secara percuma sampai bila-bila kepada mereka yang berdaftar dengan YOKUT sehingga mereka sembuh. Dan
Perkara itu juga jika semalam juga ia dirasmikan oleh isteri Tengku Mahkota Kelantan iaitu Cik Puan Sophie Lausi Johansson yang merasmikan majlis pembukaan kolam terapi hidro di Bengkalan Cepa semalam. Dan Suliana turut memaklumkan kepada kami juga, kepada pemberita, di mana kolam terapi itu menggunakan air panas dengan suhu yang bersesuaian dan diletakkan garam untuk kegunaan OKU atau mereka yang mengalami masalah saraf, palsi cerebrum dan angin ahmar. Dan setakat ini juga beliau memaklumkan seramai 5,000 OKU berdaftar, dan menerusi kolam itu juga ia dijangka dapat memberi manfaat kepada sekitar 400 pelanggan dengan kapasiti penggunaan sekitar 4 hingga 5 orang pada satu-satu masa yang akan dibantu oleh 3 juruterapi. Dan kebiasaannya perkembangan kesihatan mereka juga menjalani terapi ini dapat dilihat dalam tempoh sekurang-kurangnya antara 3 hingga 6 bulan bergantung kepada keadaan dan juga kekerapan menjalani terapi. Paling minima iaitu sekitar 2 kali seminggu. Baiklah, setakat itu saja laporan yang dapat kami kongsikan dari Bernama Biro Kelantan kepada penonton koresponden Bernama. Kembali ke Wisma Bernama. Baik, terima kasih Ikram di atas laporan itu tadi. Diharapkan bantuan yang diberikan kepada rakyat Kelantan ini dapatlah mengurangkan ataupun dapat membantulah rakyat Kelantan. Baiklah, jadi kepada anda yang ingin mendapatkan bantuan tersebut, bolehlah melayari laman web dan juga bolehlah memasuki Yayasan Orang Kurang Upaya Kelantan ataupun YOKUP. Baiklah, koresponden Bernama berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan perkembangan berita dari Biro Bernama di Tawau. Kita kembali lagi selepas ini. Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. Kembali lagi dalam koresponden Bernama. Jika tadi kita telah mendengar perkabaran berita dari negeri Kelantan, kali ini kita beralih pula ke perkembangan berita di Tawau, Sabah. Polis menahan 6 lelaki termasuk 2 warga asing bagi membantu siasatan insiden rusuhan di penempatan atas air di Kampung Kurnia Jaya, Batu 4. Dan untuk perinciannya, apa kata, kita terus sahaja bersama wartawan Biro Bernama Tawau, Khatijah Jisto. Baiklah, terima kasih. Satu insiden rusuhan menggunakan senjata tajam berlaku di penempatan atas air di Kampung Kurnia Jaya, Batu 4 di Tawau pada Ahad. Dan susulan itu, polis menahan 6 lelaki termasuk 2 warga asing bagi membantu siasatan. Dan Ketua Polis Daerah Tawau, ACP Jasmine Husin, berkata kesemuanya yang berumur 20 hingga 70 tahun itu ditahan pada awal pagi Isnin di beberapa lokasi sekitar Tawau. Dan menurut Jasmine, Mahkamah Magistrate Tawau kemudian membenarkan 5 daripada mereka direman 4 hari manakala seorang lagi direman sehingga semalam. Dan kejadian rusuhan itu dipercayai berpunca kerana salah faham antara penduduk kampung berhubung isu pembaikan atau pembinaan jambatan di lokasi kebakaran di Kampung Kurnia Jaya baru-baru ini. Dan rentetan itu 6 lelaki cedera dan dirawat di hospital Tawau, termasuk 3 daripadanya adalah suspek yang ditahan polis. Dan Jasmine juga kata polis sedang mencari suspek lain yang terlibat selain senjata yang digunakan ketika kejadian. Sebelum ini tular beberapa klip video dan gambar menerusi media sosial memaparkan sekumpulan lelaki memegang senjata tajam termasuk parang dan kayu sedang merusuh di kawasan penempatan atas air berkenaan. Sementara itu, 2 lelaki yang dipercayai cuba menyeludup keluar lebih 3,000 liter minyak petrol nekat terjun laut bagi
bagi mengelak ditahan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia di perairan Pulau Si Amil di Semporna pada baru-baru ini. Dan dalam kejadian 12.30 malam itu, pasukan Zon Maritim Semporna mengesan 2 bot laju mencurigakan menuju ke sempadan Filipina. Dan pengarah Zon Maritim Semporna, Komander Norimi Hassan berkata, pasukannya bertindak mengejar bot berkenaan untuk pemeriksaan, namun juragan kedua-dua bot yang menyedari kehadiran pihak berkuasa bertindak terjun ke kawasan cetek kemudian meleruskan diri di kawasan hutan berdekatan. Dan hasil pemeriksaan ke atas bot yang ditinggalkan, suspek menemukan beberapa botol minyak petrol bernilai lebih RM40,000 dipercayai cuba diseludup keluar ke negara jiran. Sekian itu sahaja laporan ringkas dari Sabah. Terima kasih. Ya, terima kasih Khatijah di atas 2 laporan itu tadi ya. Baiklah, koresponden bernama berhenti rehat sekali lagi, tetapi sebelum itu apa kata kita lihat antara tajuk utama berita akhbar tempatan Sabah. Masih lagi dalam koresponden bernama, kes buli jalan raya merupakan situasi di mana pertengkaran berlaku antara pemandu akibat daripada pihak yang terlibat tidak mampu mengawal emosi mereka, dan terdapat pelbagai sebab berlakunya kes buli di jalan raya ini, antaranya diri pelaku itu sendiri yang tidak dapat mengawal perasaan marah dan juga mengikut perasaan. Hal ini menyebabkan mereka menjadi seorang pembuli di atas jalan raya, dan kes ini semakin hari semakin menjadi-jadi dan ada yang mengundang pergaduhan serta kematian. Melihat daripada situasi ini, masalah buli yang berlaku di atas jalan raya tidak boleh dipandang ringan kerana impaknya bukan sahaja kepada diri mereka tetapi juga kepada orang yang tidak bersalah turut mengena tempiasnya. Untuk mengetahui lebih terperincilah hari ini di koresponden bernama, kita akan berdiskusi mengenai perkara ini, dan bersama saya di talian Skype ketika ini Encik Fahmi Ashraf Badarudin yang merupakan Timbalan Presiden Persatuan Pengguna Jalan Raya Kebangsaan. Assalamualaikum Encik Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat Encik Fahmi Ya, alhamdulillah sihat seadanya. Alhamdulillah. Baiklah Encik Fahmi, hari ini kita akan membincangkanlah mengenai topik lindungi diri daripada pembuli jalan raya ni. Seperti yang Encik Fahmi tahu baru-baru ini tular klip video yang dimuat naik oleh seorang pelayar laman sosial Facebook tentang pembuli jalan raya. Dan menurut Encik Fahmi sendirilah, apakah faktor yang menyebabkan seseorang itu mungkin terjebak menjadi seorang pembuli di atas jalan raya? Baik, terima kasih kepada Bernama TV yang mengundang saya pada hari ini untuk dalam segmen lindungi diri dari buli jalan raya. Merujuk pada klip video yang dikongsikan oleh salah seorang pelayar baru-baru ini adalah berkaitan dengan kejadian di mana seorang pemandu kenderaan tersebut
berhimpit dengan sebuah lagi kenderaan. Ini berlaku disebabkan kemungkinan emosi kedua-dua pemandu itu tidak terkawal. Yang mana kalau kita lihat kenderaan berwarna putih tersebut, kalau kita lihat dari awalnya cuba mengambil kesempatan melalui lorong yang beliau lalui untuk memotong masuk. Namun disebabkan pihak yang berada di lorong yang betul itu tidak memberi laluan, maka terjadi perkara yang tidak diingini sehingga hampir menyebabkan kemalangan kepada pemandu kenderaan Wira tersebut. Jadi ini berlaku mungkin disebabkan oleh sikap pemandu yang ada pada kedua-dua pemandu ini, yang mana mereka tidak dapat mengawal emosi. Seorang tidak mahu beralah dan seorang lagi ingin mengambil kesempatan melalui laluan yang beliau rasakan beliau betul pada ketika itu. Jadi disebabkan perkara ini, kita lihat mungkin boleh menyebabkan satu kemalangan yang boleh menyebabkan insiden-insiden tidak diingini berlaku pada ketika itu. Ya betul tu, saya bersetuju dengan Cik Fahmi. Ya, sebenarnya diorang ni adalah antara sikap mereka sendirilah, yang seorang tak nak mengalah, yang seorang lagi pun tak nak mengarah. Tapi Cik Fahmi, sekiranya kita ni lah berhadapan dengan situasi di mana pembuli jalan raya ini cuba melakukan kekerasan fizikal terhadap kita, adakah kita sebenarnya dibolehkan untuk membalas kembali atas dasar mempertahankan diri atau bagaimana? Kadang-kadang kita ni pun macam panas jugalah bila kena kan, tapi mungkin dah nak kena pukul tu, okey, boleh tak kita membalas untuk mempertahankan diri? Okey, baik. Kalau kita bercakap soal emosi ketika kita berdepan dengan pembuli jalan raya, kalau ikut pengalaman saya sendiri sebagai seorang yang pernah berdepan dengan kes buli jalan raya, kita boleh ambil pendekatan supaya kita istighfar banyak-banyak ataupun kita bersabar, kerana kalau kita membalas tindakan tersebut, maka akan jadi satu pertempuran yang tidak baik dan akan dilihat oleh masyarakat ataupun pemandu-pemandu di sekeliling yang tidak tahu apa punca berlakunya perbalahan tersebut, maka pelbagai persepsi akan timbul. Jadi apabila kita berdepan dengan pemandu ataupun emosi pemandu yang kalau kita lihat cuba membuli kita, kita ambil pendekatan untuk bersabar dan duduk di dalam kenderaan, tidak melakukan provokasi kepada pihak yang ingin membuli kita itu. Jadi akhirnya dia akan menyebabkan kita terselamat. Dan kalau boleh kita kunci kenderaan, kita tutup tingkap, jangan lakukan apa-apa, just diam supaya pembuli tersebut akhirnya rasa gagal untuk memprovok kita dan kita juga tidak provok, dan akhirnya perkara tersebut boleh terlerai. Saya ambil contoh berlaku apabila seorang pemandu tersebut dengan emosi yang marah turun cuba membuli kita dengan kalau dia datang tunjuk-tunjuk apa sign tangan apa semua, kita diam, akhirnya beliau sendiri akan rasa macam tak guna aku bergaduh dengan orang ni. Jadi dia akan turun dan akhirnya dia akan naik semula kenderaan, bergerak. Kalau kita melakukan provokasi, itu yang berlaku, pecah cermin kereta, pecah side mirror. Jadi kalau kita ambil pendekatan diam, tidak bergerak, tidak menunjukkan reaksi kepada pihak pembuli tersebut, maka saya yakin dan percaya setiap individu yang akan dibuli itu terlepas begitu saja dan pembuli tersebut rasa macam kecewa kenapa provokasi aku tidak dilayan. Itu maksud yang sebenar. Ya betul tu Cik Fahmi. Kalau kita tengok daripada klip video yang dipaparkan sekarang ni, memang mengerikanlah. Dan adakah Cik Fahmi bersetuju jika saya katakan kebanyakan mangsa yang menjadi pembuli jalan raya ini, yang menjadi mangsa adalah kaum wanita? Kerana apa yang saya lihatlah, mungkin mereka ini berani kerana yang memandu itu wanita, so mereka ni lebih berani untuk membuli. Adakah Encik Fahmi bersetuju apa yang saya katakan ini? Saya ada melihat, saya setuju dengan Azura, saya ada melihat statistik yang menunjukkan bahawa pemandu lelaki lebih selesa untuk membuli pemandu wanita. Tetapi kita jangan salah faham kerana emosi. Ini saya bercakap soal emosi. Kerana lelaki ini dia merasakan apabila dia melihat pemandu itu adalah pemandu wanita, oh aku senang nak buli ini. Contoh, kalau kita lihat di jalan raya, apabila sebuah kenderaan itu nak potong barisan, dia akan cari kenderaan wanita. Bagaimana dia nak potong? Tapi jangan salah faham, kadang-kadang wanita juga pemandu yang orang kata hebat, bila dia bawa, dia nampak ruang itu ingin dimasuk,
maka dia akan menekan minyak untuk merapatkan kenderaan. Jadi bagi saya situasi ini sebenarnya berlaku apabila tidak ada kesabaran yang tinggi dalam diri kita. Contoh potong barisan. Bila potong barisan, kita nak overtake kenderaan tersebut daripada sebelah kiri, kita nak masuk, kita ramai. Saya lihat hari ini ramai pemandu yang melihat siapa kenderaan di sebelah. Kalau kenderaan di sebelah tersebut adalah kenderaan wanita, jadi cepat-cepat dia masuk. Jadi kita yakin, saya melihat sebagai orang yang selalu menggunakan jalan raya ini, kita tidak boleh ambil kesempatan kepada kelemahan ataupun kesempitan yang dialami oleh pemandu-pemandu wanita, kerana mereka juga pengguna jalan raya yang menggunakan jalan raya yang sama. Jadi kita kena, sebagai seorang pemandu lelaki, kita kena sabar dan kita melayan apa saja tuntutan undang-undang jalan raya. Kerana apabila kita menafikan undang-undang jalan raya, inilah yang berlaku. Apabila pemandu lelaki tidak menghormati pemandu wanita, pemandu wanita tidak menghormati penunggang motosikal, ini berlaku. Jadi kesimpulannya untuk tindakan yang diambil oleh pemandu lelaki terhadap pemandu wanita ini, haruslah kita sama-sama bertoleransi dalam penggunaan jalan raya tersebut. Baik, Cik Fahmi, berkata mengenai tindakan undang-undang lah ya. Adakah tindakan undang-undang ke atas pembuli jalan raya ini dilihat tidak cukup ketat, memandangkan sekarang ni pun kalau kita lihat boleh dikatakan setiap hari kita akan berhadapan dengan pembuli jalan raya ini. Mereka ini seolah-olah tidak takut. Adakah undang-undang di negara kita ini tidak cukup menakutkan mereka ataupun tidak cukup ketat lagi? Baik, suka saya nyatakan di sini, saya mohon maaf terlebih dahulu, suka saya nyatakan di sini bahawa undang-undang jalan raya Malaysia ketika ini saya lihat dah mati. Kenapa saya kata dah mati? Kerana kalau kita lihat, mungkin Puan Azura sendiri seorang pemandu, apabila kita sampai di traffic light, ini kita ambil yang paling basic, kita sampai di traffic light, berapa ramai yang melanggar undang-undang jalan raya yang tidak berhenti pada lampu merah. Saya ambil kebanyakan adalah penunggang motosikal. Apabila sampai di lampu isyarat, tidak memberhentikan kenderaan, bila nampak jalan clear, dia terus mengecut. Itu salah satu kesalahan yang boleh didakwa sebenarnya. Jadi bila undang-undang itu telah mati, tidak diikuti oleh pengguna jalan raya, maka akan timbul perkara-perkara yang boleh mewujudkan ketidakpuasan hati banyak pihak. Jadi ini akan menjadi trend dan ikutan kepada pengguna-pengguna jalan raya lain. Kita ambil contoh, apabila tengah malam, kita ambil kalau jam 11 ke atas di kawasan-kawasan perumahan, lampu merah, mereka tidak berhenti. Baik kenderaan kereta, motosikal, apa-apa saja. Jadi mereka tidak berhenti. Maknanya undang-undang tidak dihormati, maka berlakulah pelbagai kesalahan. Dan inilah yang menyebabkan Seksyen 42-1 Akta Pengguna Jalan 1987, hukuman terhadap menunggang secara melulu, banyak ada dia punya ni dalam 42-1 itu. Jadi hukuman yang dikenakan terlalu rendah, iaitu hanya RM5,000. Jadi kerajaan harus mempertimbangkan untuk menaikkan kadar denda dan memberi penekanan terhadap undang-undang tersebut. Kalau kita lihat hari ini, apabila undang-undang tidak dihormati, maka semua orang mengambil sambil lewa, dan inilah yang berlaku. Bagi saya, pandangan saya secara peribadi, inilah yang berlaku. Kes buli, kes apa, kerana tidak ada lagi kesabaran. Semua ingin ikut kepala sendiri dan akhirnya perkara sebeginilah yang berlaku. Kerana saman itu ataupun tindakan yang dikenakan kepada pembuli jalan raya itu tidaklah terlalu tinggi. Yelah, kalau saya sendiri pun pernah berhadapan di mana pemandu penunggang motosikal yang melanggar lampu isyarat. Pada waktu tu kita yang jalan ni, tapi dia yang menjeling kita ni, seolah-olah kita yang langgar lampu isyarat kan. Itu yang kadang-kadang boleh menyebabkan pergaduhan tu. Okey, Cik Fahmi, apakah antara cara lah yang mungkin boleh dilakukan oleh pihak lain, terutamanya jika pemerhati ternampaklah pergaduhan ataupun kes buli di jalan raya ini? Apakah yang perlu dilakukan oleh orang ramai? Bukan setakat merekod je lah. Apa yang perlu mereka lakukan? Baik, kebiasaannya apabila berlaku pergaduhan di jalan raya, biasalah netizen ni yang pertama sekali akan turun pegang kamera. Itu lumrah yang akan berlaku dalam kehidupan seharian kita hari ini. Dia live kat TikTok, Facebook ke apa semua, dia akan pegang kamera dulu. Tapi sebagai masyarakat, sebagai pengguna jalan raya, kita juga harus ada tanggungjawab. Yang mana kita harus pergi, pertama sekali kita menyabarkan atau meleraikan pihak yang sedang dalam
keadaan yang marah. Kita jumpa ataupun kita pegang beliau, kita kalau orang Islam tu kita istighfarkan dia, kalau yang bukan beragama Islam tu kita menggunakan kaedah-kaedah atau pendekatan yang boleh melembutkan. Jadi sebagai pengguna jalan raya sepatutnya kita peka dengan keadaan sekeliling. Tidak kiralah kemalangan ataupun apa saja yang berlaku di atas jalan raya, kita harus membantu. Jangan jadi penonton kepada masalah yang berlaku atas jalan raya. Kalau kita lihat apabila berlaku kemalangan ke ataupun pergaduhan, ramai yang akan berhentikan kenderaan untuk menjadi penonton. Tetapi ambillah tanggungjawab itu. Sebagai pengguna jalan raya, kita harus ambil satu tanggungjawab, berhentikan kenderaan, terus menuju kepada kedua-dua pihak yang sedang bertelagah itu, leraikan mereka terlebih dahulu. Bawa satu pihak ke tepi sebelah kiri, satu pihak ke sebelah kanan. Ambil tanggungjawab, cuba pastikan kita ubah perbualan daripada kesalahan jalan raya itu kepada perbualan yang lain. Kita ambil pendekatan psikologi. Okey, jadi apabila kita bercakap dengan mereka dengan nada yang mungkin memujuk, saya yakin dan percaya. Saya pernah lalui situasi tersebut, saya yakin dan percaya pihak yang nak marah itu akhirnya akan merasa sedikit lembut dan barulah mereka boleh berbincang. Jadi masyarakat, pengguna jalan raya haruslah mengambil pendekatan tersebut supaya kita dapat sama-sama elakkan berlakunya buli jalan raya, berlakunya masalah di jalan raya. Ya, ubahlah mentaliti kita ya. Janganlah seolah-olah kita hidup di kelas negara yang ketiga ya. Jadi kepada anda di luar sana yang mungkin ternampak pergaduhan, jangan hanya tak mampu merakam saja tetapi perlulah bantu dan cuba tenangkan pihak itu. Baiklah, terima kasih diucapkan ya kepada Encik Fahmi Ashraf Badarudin yang merupakan Timbalan Presiden Persatuan Pengguna Jalan Raya Kebangsaan. Koresponden bernama telah pun sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kerana menemani kami sepanjang setengah jam ini. Diharapkan dapat membantu anda lah dengan topik-topik kita hari ini. Baiklah, kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum.